Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid, terutamanya murid tingkatan 5. Okay, hari ini kita akan masuk ke PDPR yang ke-16. Jadi dah 16 kali kita belajar secara dalam talian. Okay, jadi untuk hari ini kita masih fokuskan karangan bahagian B. Tapi domain dia lain daripada yang sebelum ni. Jadi 2 minggu lepas anda sudah belajar domain peribadi dan domain awam kan. Jadi hari ini kita akan fokus domain pendidikan. Okey. Jadi cikgu nak bagi serba sedikit jenis soalan berformat bagi karangan bahagian A. Jadi apa yang anda ketahui perbezaan karangan dengan karangan yang sebelum ini ialah karangan bahagian A sebelum ini tidak berformat kan. Jadi untuk KSSM, soalan karangan bahagian A, dia akan keluarkan soalan yang berformat. Surat rasmi, surat tidak rasmi, resume, perbincangan dan soalan email itu akan keluar dalam soalan bahagian A. Jadi soalan bahagian A itu wajib dijawab. Jadi maksudnya anda mesti menguasai format-format bagi soalan yang akan dikeluarkan dalam bahagian A. Sebab soalan bahagian A, kamu tidak boleh pilih soalan yang kamu nak jawab kan. Sebab satu saja soalan yang dikeluarkan, kamu mesti jawab soalan tersebut. Okey, jadi jenis soalan berformat untuk karangan bahagian B pula terbahagi kepada beberapa jenis. Antaranya wawancara, ceramah, pidato, syarahan, berita, ucapan dan rencana. Jadi ada lagi format yang lain dalam karangan bahagian B. Cikgu hanya senaraikan beberapa sahaja. Okey, jadi apa standard kandungan dan standard pembelajaran yang anda akan guna untuk PDPR hari ini? Jadi menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik. Standard pembelajaran menulis untuk mengolah maklumat dan membuat justifikasi daripada pelbagai bahan dan sumber bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan. Jadi maksud dia, kamu berpandukan bahan yang telah diberikan buat karangan bentuk penulisan dengan menggunakan ayat yang sesuai. Okey, cikgu teruskan. Apa objektif? Jadi selepas tamat PDPR hari ini, anda seharusnya boleh menulis sekurang-kurangnya 4 ayat huraian untuk setiap perenggan isi. Sebab setiap perenggan isi itu kamu kena huraikan kan. Jadi sepatutnya kamu boleh tulis 4 ayat huraian selepas PDPR. Okey, yang kedua menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam setiap perenggan. Jadi nanti cikgu akan tunjukkan apa penanda wacana yang boleh digunakan. Untuk objektif yang kedua ini pun sudah kamu belajar dalam PDPR yang lepas kan, berkaitan dengan penanda wacana yang sesuai. Okey, jadi untuk karangan bahagian B ada 4 perkara yang penting. Yang pertama, karangan bahagian B mempunyai 70 markah. Kamu diminta untuk menggunakan 1 jam 30 minit untuk menjawab bahagian B. Jadi untuk soalan kertas 1, masa yang diberikan 2 jam, kamu perlu jawab soalan bahagian A dan bahagian B. Jadi bahagian A 30 minit, bahagian B 1 jam 30 minit. Jadi kamu mesti bahagikan masa supaya kamu boleh jawab setiap soalan karangan dengan baik. Okey, yang ketiga, untuk karangan bahagian B, kamu akan diberikan 4 pilihan, 4 soalan, kamu pilih 1. Okey, berapa patah perkataan yang boleh ditulis dalam karangan bahagian B? Antara 350 hingga 500 patah perkataan. Jadi pastikan kamu mesti menggunakan masa, huraian yang kamu tulis tu mesti padat dan jelas. Okey. Langkah-langkah menjawab soalan karangan. Jadi apa yang perlu anda buat untuk jawab karangan bahagian B? Cikgu terangkan sepintas lalu sebab anda sudah belajar dalam PDPR yang lepas. Okey, yang pertama, kamu mesti kena pasti tema ataupun isu. Yang kedua, kehendak soalan. Yang ketiga, format. Jadi ini sangat penting. Mesti kena pasti dulu baru anda mula menjawab.
Kemudian, kamu tuliskan karangan dalam bentuk perengan. Pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3, isi 4 dan kesimpulan. Jadi untuk karangan bahagian B, anda mesti mempunyai 6 perengan. Sekurang-kurangnya 6 perengan. Okey, soalan karangan yang kita akan bincang sekarang, hari ini. Okey, contoh item domain pendidikan. Jadi, seperti biasa, untuk karangan bahagian B, dia akan bagi stimulus. Stimulus. Okey, cuba kita tengok stimulus yang diberikan. Pada masa ini, mata pelajaran sejarah bukanlah satu mata pelajaran yang asing kepada murid-murid. Sejak sekolah rendah, murid sudah mula berkenalan dengan mata pelajaran sejarah. Mengedari kepentingan mata pelajaran sejarah kepada generasi muda, maka mata pelajaran tersebut dijadikan mata pelajaran wajib lulus bagi semua calon CJ Pelajaran Malaysia SPM mulai tahun 2013. Jadi, ini ialah stimulus. Okey, apa fungsi, apa tujuan stimulus diberikan? Anda boleh menggunakan stimulus itu sama ada kamu masukkan, kamu guna stimulus yang diberikan dalam pendahuluan, dalam perengan isi ataupun dalam perengan kesimpulan. Kamu boleh masukkan sebagai huraian ataupun ayat yang diperlukan dalam perengan. Okey, jadi apa soalan? Soalan yang dikemukakan ialah petikan di atas menyatakan maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran sejarah dan kepentingan mempelajarinya. Jadi bincangkan. Jadi soalan ini soalan perbincangan. Bincangkan kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah. Jadi apa kehendak soalan yang paling penting? Kamu mesti tahu. Jadi apa yang anda perlu buat sebelum anda menulis karangan? Okey, jadi kamu perlu kena pasti tema, kehendak soalan dan format. Jadi selepas anda membaca soalan yang diberikan, tema dia sepatutnya apa? Jadi cikgu bagi masa 1 minit kamu fikirkan sebelum cikgu bagi jawapan. Okey, jadi soalan ni senang. Cikgu pasti anda boleh cari. Okey, jadi tema isu dia. Tema ialah apa isu pertama, isu utama yang dibincangkan dalam soalan tersebut, iaitu mata pelajaran sejarah. Okey, kehendak soalan, kepentingan. Itu ialah fokus. Kehendak soalan, kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah. Format, ada format tak soalan ini? Tak ada kan? Jadi tiada format. Jadi anda tulis karangan seperti biasa. Okey, kita terus masuk penulisan pendahuluan. Jadi apa tujuan? Sebelum anda tulis karangan, cikgu minta anda untuk kena pasti tema ataupun isu. Jadi tema ataupun isu yang anda kena pasti itu sangat penting untuk anda tulis pendahuluan. Jadi kamu tulis apa-apa sahaja yang berkaitan dengan tema ataupun isu sejarah ataupun mata pelajaran sejarah. Anda masukkan apa-apa saja yang berkaitan dengan sejarah. Okey, cikgu tunjukkan. Anda perasan tak dalam setiap kerangka itu, dalam setiap ayat ada saja perkataan sejarah dalam tu. Cuba anda perhatikan. Okey, jadi bagaimana anda tulis pendahuluan? Anda fikirkan yang pertama, kamu boleh masukkan keadaan semasa. Apa keadaan semasa berkaitan dengan isu sejarah? Jadi, kamu tulis generasi muda semakin melupakan sejarah yang tercipta dengan adanya kesenangan hidup pada masa ini. Jadi apa yang generasi muda buat? Mereka hanya main game dalam telefon pintar kan, dalam menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadi mereka tak berapa mengingati sejarah-sejarah yang telah tercipta oleh orang-orang dahulu. Jadi yang pertama, kamu bagi tahu keadaan semasa. Jadi generasi muda semakin melupakan. Okey, apa definisi sejarah? Kamu boleh masukkan definisi. Sejarah merupakan penemuan, pengumpulan, pengurusan dan persembahan maklumat terhadap peristiwa silam ataupun lampau.
Okey, apa tindakan yang seharusnya dilakukan bagi memastikan masa hadapan masyarakat dan negara berada dalam tahap yang terbaik? Mata pelajaran tersebut dijadikan mata pelajaran wajib lulus bagi semua calon CJ Pelajaran Malaysia mulai tahun 2013. Jadi frasa yang digariskan itu cikgu ambil daripada stimulus. Kalau anda perasan, ayat yang cikgu gariskan itu cikgu ambil daripada stimulus. Jadi kamu boleh masukkan stimulus itu sama ada dalam pendahuluan, dalam huraian perenggan isi, boleh, tak ada masalah. Okey, kesan, apa kesan? Negara kita akan semakin baik apabila rakyatnya mempelajari daripada kesilapan lalu. Jadi ini ialah kesan. Kemudian anda buat satu ayat persoalan ataupun ayat fokus. Wajar kita menelusuri kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah dalam kalangan murid-murid. Jadi, kamu masukkan penanda wacana yang sesuai. Tadi kamu hanya buat kerangka pendahuluan kan? Jadi sekarang kamu masukkan penanda wacana yang sesuai. Jadi untuk ayat yang pertama, keadaan semasa itu, kamu mula pendahuluan dengan dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi. Kemudian kamu masukkan kerangka pendahuluan. Ayat kedua, umum mengetahui bahawa sejarah merupakan penemuan sampai perkataan lampau. Kemudian ayat ketiga, berdasarkan perkara ini, kemudian anda masukkan kerangka pendahuluan bagi memastikan masa hadapan, tulis sampai 2013. Okey, secara tidak langsung, negara kita akan semakin baik apabila rakyatnya mempelajari daripada kesilapan lalu. Okey, ayat terakhir, terang lagi bersuluh. Wajar kita menelusuri kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah dalam kalangan murid-murid. Jadi, kamu gabungkan penanda wacana dengan kerangka. Gabungkan penanda wacana dan kerangka dalam satu perenggan. Ini ialah perenggan yang pertama. Okey. Kemudian, apa yang perlu anda buat sebelum anda tulis perenggan isi? Jadi 4 isi kan anda perlu tulis. Jadi fikirkan isi dulu, baru kamu tulis perenggan yang lengkap. Jadi isi yang pertama, menjadi iktibar kepada murid. Jadi mata pelajaran sejarah boleh menjadi iktibar kepada murid. Okey, isi yang kedua, mata pelajaran sejarah boleh menimbulkan rasa patriotisme dalam kalangan murid. Isi yang ketiga, mata pelajaran sejarah dapat mengedari. Murid-murid dapat mengedari kepentingan perpaduan kaum. Okey, isi yang keempat, mata pelajaran sejarah boleh melahirkan murid yang lebih matang dan berfikiran waras. Jadi fikirkan 4 isi dahulu sebelum anda buat kerangka perenggan isi. Okey, jadi cara untuk menghuraikan perenggan isi. Jadi PDPR yang sebelum ini anda sudah belajar kan? Jadi cikgu bagi tahu lagi teknik macam bagaimana untuk menghuraikan isi. Jadi kamu boleh ingat secakeco UK. Okey, se itu merujuk kepada sebab, ca tu cara, ke kesan, co tu contoh, u tu ungkapan, k tu kesimpulan kecil. Jadi cara teknik untuk menghuraikan isi ini agak sama dengan cikgu-cikgu dalam PDPR yang sebelum ini. Jadi mana-mana cara anda guna, asalkan anda boleh menghuraikan isi dengan jelas. Okey, jadi cikgu tunjukkan. Cikgu pilih tengok ayat topik sebab. Jadi cikgu senaraikan. Isi 1 cikgu guna penanda wacana apa, isi 2, isi 3 dan isi 4. Tak ada masalah jika anda menggunakan penanda wacana untuk huraian yang sama. Contoh dia isi 1, kamu guna ha ini demikian kerana. Isi 2, kamu nak guna ha ini demikian kerana. Tak ada masalah. Kamu boleh guna yang sama untuk huraian. Tetapi cikgu tidak menggalakkan kamu guna penanda wacana yang sama untuk ayat topik dan ayat penegas. Kamu mesti perbagaikan penanda wacana untuk ayat topik dan ayat penegas. Yang lain itu tidak ada masalah kalau anda guna yang sama.
sebab senang untuk kamu ingat kan. Asalkan huraian itu mantap dan jelas. Okey, jadi untuk isi yang pertama, ayat topik cikgu akan gunakan memang tidak dapat dinafikan bahawa. Kemudian huraian cikgu akan guna hal ini demikian kerana, dalam hal ini tanpa kita sedari, sebagai contoh jelaslah bahawa. Jadi satu perengan. Kemudian kita tengok warna biru. Warna biru untuk isi yang kedua, ayat topik cikgu akan gunakan beralih pula pada perspektif yang lain. Lepas tu huraian cikgu akan guna hal ini berpunca daripada lazimnya secara tidak langsung. Biar kita ambil contoh, terang lagi bersuluh. Jadi semua ini dalam satu perengan. Okey, kemudian kita tengok isi yang ketiga. Isi yang ketiga, cikgu akan gunakan ayat topik lontaran idea yang ketiga ialah. Kemudian huraian kita guna hal ini tercetus apabila dalam hal ini di luar kesedaran kita, biar kita ambil contoh, terbuktilah bahawa. Kemudian isi yang keempat, cikgu akan guna penanda wacana yang berlainan. Cetusan idea yang terakhir ialah. Lepas tu huraian kita boleh guna hal ini disebabkan oleh, dengan itu sebagai impaknya antara contoh yang boleh diketengahkan ialah tegaslah bahawa. Jadi kita fikirkan dulu apa penanda wacana yang sesuai. Kemudian penanda wacana ini akan membantu anda untuk menghuraikan isi. Jadi seterusnya kita terus masuk kepada isi yang pertama. Isi yang pertama. Okey, tadi yang pertama kita guna memang tidak dapat dinafikan bahawa kan. Kemudian kamu masukkan kerangka. Jadi isi yang pertama, sejarah dapat menjadi iktibar kepada murid supaya murid tidak melakukan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Itu ialah ayat topik. Okey, kemudian huraian yang pertama, sebab. Hal ini demikian kerana murid yang tidak mempelajari sejarah berkemungkinan akan mengulanginya dan membawa kepada kejatuhan negara apabila dewasa kelak. Jadi kamu berikan sebab kenapa murid-murid perlu mempelajari sejarah. Jadi kamu kata sebab murid yang tidak mempelajari sejarah berkemungkinan akan mengulanginya dan membawa kepada kejatuhan negara apabila dewasa kelak. Okey, yang ketiga, kamu huraikan cara. Jadi bagaimana mengatasi masalah ini? Dalam hal ini, kesilapan orang terdahulu sewajarnya diambil berat dan bukannya dipandang enteng. Maksudnya dipandang rendah, dipandang mudah sahaja kerana natijahnya amat menyedihkan kita. Jadi apa kesan? Tanpa kita sedari, melalui peristiwa tersebut, murid-murid akan berhati-hati dan berwaspada dengan pengaruh dalam kehidupan supaya tidak mendatangkan kesan negatif. Okey, apa contoh? Contoh ungkapan kamu boleh gabungkan, tak ada masalah. Kalau kamu nak asingkan pun boleh. Sebagai contoh, buktinya pada zaman pendudukan Jepun, orang kita terdahulu hidup terseksa dan dibunuh tanpa belas kasihan akibat mempercayai janji palsu Jepun. Jadi kamu ambil contoh sejarah yang berlaku pada masa dahulu. Okey, ayat penegas. Jelaslah bahawa sesungguhnya seseorang murid yang mempelajari sejarah dapat mengambil iktibar daripadanya. Jadi setiap ayat dalam ini sangat penting. Dia akan supaya karangan anda lebih jelas menerangkan ayat topik yang anda berikan. Jadi bagaimana kamu tulis dalam satu perengan yang lengkap? Kamu gabungkan penanda wacana dengan kerangka isi dia. Jadi ayat pertama, memang tidak dapat dinafikan bahawa sejarah dapat menjadi iktibar kepada murid supaya murid tidak melakukan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Ini ialah ayat pertama dalam perengan isi. Kemudian yang lain pun sama. Kamu gabungkan penanda wacana dengan kerangka isi untuk menghasilkan satu perengan isi yang lengkap. Okey. Okey, jadi kita tengok
kerangka isi yang kedua, sama dengan yang tadi, kita masukkan, fikirkan penanda wacana, kemudian penanda wacana tersebut boleh membimbing anda untuk menghuraikan isi dengan baik. Jadi untuk isi yang kedua, kita guna beralih pula pada perspektif yang lain. Okey, kemudian masukkan kerangka pembelajaran sejarah menimbulkan rasa patriotisme dalam kalangan murid. Jadi itu ayat topik yang untuk isi yang kedua. Kemudian bagaimana anda menghuraikan? Anda huraikan, hal ini berpunca daripada jika kita lihat keadaan pada hari ini, masyarakat tidak lagi menghargai jasa-jasa pejuang negara kita yang telah bersusah payah membebaskan negara kita daripada dijajah. Akibat daripada itu, semangat patriotisme semakin terhakis dalam diri masyarakat kita, terutamanya golongan murid. Jadi itu ialah sebab kenapa kita perlu mempunyai rasa patriotisme. Sebab masyarakat pada zaman sekarang tidak lagi menghargai jasa-jasa pejuang tanah air. Okey, apa cara? Murid perlu ada rasa patriotik dengan mengingati nama mereka, kerana harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi ungkapan itu kamu dah masukkan dalam ayat cara. Okey, kesan. Secara tidak langsung, apa yang berlaku dengan itu, semangat patriotisme dapat diterapkan dalam kalangan murid-murid. Okey, biar kita ambil contoh. Bukti yang boleh diperhatikan ialah sepanjang hayat Tunku Abdul Rahman, ejaan huruf pertama huruf besar, Tunku T huruf besar, A Abdul tu huruf besar, Rahman R huruf besar. Betul kan? Beliau menentang Malayan Union tu MU tu huruf besar, dan mengatur strategi pakatan antara kaum dengan kerjasama pihak Majlis Raja-Raja Melayu sehingga berjaya mencapai kemerdekaan secara aman melalui meja rundingan. Jadi itu ialah contoh. Kemudian ayat penegas, terbuktilah bahawa terang lagi bersuluh. Jadi yang ini kamu pilih satu sama ada kamu guna terang lagi bersuluh ataupun kamu guna terbuktilah bahawa. Rasa patriotisme dapat diterapkan dalam kalangan murid melalui pembelajaran mata pelajaran sejarah. Jadi ayat penegas ini, kamu hanya masukkan penanda wacana yang sesuai. Kamu nampak tak ayat penegas ini agak sama dengan ayat topik? Sebab ayat dia memang ambil daripada isi. Okey, untuk isi yang ketiga, kita guna lontaran idea yang ketiga. Murid dapat menyedari kepentingan perpaduan kaum. Jadi ini isi yang ketiga. Daripada mempelajari sejarah, murid boleh menyedari. Mereka tahu bahawa kepentingan perpaduan kaum. Okey, apa sebab? Hal ini tercetus apabila kestabilan negara bergantung kepada perpaduan masyarakat. Apa cara? Dalam hal ini, murid-murid perlu menghayati dan mengkaji peristiwa yang telah menyebabkan berlakunya rusuhan kaum dan perselisihan antara kaum masa dulu. Jadi apa kesan dia? Daripada mempelajari sejarah, di luar kesedaran kita, tingkah laku murid-murid yang ingin menyebarkan berita berkaitan isu perkauman dalam media massa akan dapat dielakkan. Jadi maksudnya dekat sini, selepas murid-murid tahu betapa seriusnya kesan kepada masyarakat apabila berlakunya rusuhan kaum, murid-murid tidak akan menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita yang akan mengungkitkan berlakunya isu perkauman. Okey, apa contoh yang boleh anda bagi? Negara kita pernah mencatatkan sejarah hitam selepas merdeka, iaitu tragedi rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 yang telah meragut banyak nyawa, dan perpaduan negara itu ibarat telur di hujung tanduk. Jadi dalam perenggan ini anda boleh nampak ada dua peribahasa yang anda guna.
Jadi yang pertama, bukan dua, satu saja kan. Tadi isi yang kedua itu baru dua peribahasa. Okey, ayat penegas. Kepentingan terbuktilah bahawa kepentingan perpaduan kaum dapat diperoleh oleh murid-murid melalui pembelajaran mata pelajaran sejarah. Jadi apa yang kamu boleh dapat? Kamu boleh tahu betapa pentingnya perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat. Okey, kita masuk isi yang keempat. Jadi mulakan ayat topik dengan cetusan idea yang terakhir, ialah mata pelajaran sejarah dapat melahirkan murid yang lebih matang dan berfikiran waras. Ini ialah isi, ayat isi. Kemudian huraian, penanda wacana untuk sebab. Hal ini disebabkan oleh murid dapat melihat pelbagai perjalanan hidup, keputusan dan tindakan manusia. Jadi itu sebabnya murid-murid perlu mempelajari mata pelajaran sejarah untuk menjadi lebih matang dan berfikiran waras. Apa sebab dia? Sebab murid-murid boleh melihat, mereka boleh meneliti perjalanan hidup, tindakan manusia, orang-orang dulu, bagaimana mereka membuat keputusan dan sebagainya. Okay, cara dengan itu, kesengsaraan penduduk tanah Melayu ketika itu telah mendorong murid-murid untuk belajar membuat keputusan secara bijak agar tidak dijajah lagi. Jadi apa kesan dia? Mereka akan belajar bersungguh-sungguh supaya dapat menyumbang ke arah pembangunan negara. Okey, contoh dan ungkapan. Antara contoh yang boleh diketengahkan ialah kesan penjajahan daripada Jepun bermula 8 Disember 1941 telah mengedarkan murid-murid agar meneruskan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk mengekalkan kemerdekaan pada masa ini. Jadi ayat penegas, kamu gunakan isi, ayat isi, kamu bina ayat penegas. Jadi kita masuk kesimpulan. Kesimpulan, kamu rumuskan secara keseluruhan. Apakah rumusan? Jadi kesimpulannya ataupun kamu guna sebagai penggulung segala yang telah diperkatakan, tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran lulus dalam SPM merupakan tindakan yang bernas. Jadi kamu buat satu rumusan secara keseluruhan. Apa pendapat anda? Hal ini terbukti bahawa mata pelajaran sejarah memainkan peranan penting dalam melahirkan bangsa dan negara yang semakin maju. Jadi itu pendapat kamu. Mata pelajaran sejarah itu sangat penting. Boleh memajukan negara. Okey, apa cadangan? Jelas menunjukkan bahawa mata pelajaran sejarah dapat dijadikan sebagai panduan untuk generasi kini dan akan datang dalam mempelopori pembangunan negara. Okey, kemudian kamu masukkan ungkapan menarik sekali dengan harapan. Apa yang boleh dicapai sekiranya semua murid menguasai ataupun memahami mata pelajaran sejarah. Okey, oleh itu, marilah menjangkau habis tangan untuk mencorakkan masa depan negara dengan warna seindah pelangi dalam merealisasikan misi dan visi transformasi nasional 2050. Jadi ini ialah kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan sama seperti kamu tulis dalam perenggan yang lain, kamu gabungkan penanda wacana dengan kerangka kesimpulan yang diberikan untuk menghasilkan perenggan yang lengkap. Jadi sekarang apa yang perlu anda buat? Anda diminta untuk menulis perenggan, 6 perenggan yang lengkap dalam buku karangan anda. Tulis 6 perenggan lengkap dalam buku karangan anda dengan menggunakan penanda wacana dan kerangka yang diberikan. Jadi anda boleh rujuk slide yang diberikan dalam video ini. Hasilkan satu karangan yang lengkap. Okey. Kemudian cikgu nak bagi tahu sikit, sudah 4 bulan, dalam 3 bulan lebih anda belajar melalui dalam talian kan. Jadi cikgu percaya orang yang berusaha tidak akan gagal selama-lamanya. Walaupun kamu lemah, walaupun kamu lambat,
tak ada masalah. Yang paling penting kamu masih meneruskan usaha anda. Kamu akan berjaya suatu hari nanti. Jadi berilah peluang untuk diri sendiri berusaha dan menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Kita tidak perlu berbanding dengan orang lain. Kita hanya perlu hidup setiap hari semakin baik ataupun menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Okey, jadi teruskan usaha anda. Yang masih meneruskan usaha dari awal sampai sekarang, cikgu ucapkan tahniah. Jadi teruskan usaha anda. Jadi itu saja untuk hari ini. Sila siapkan latihan yang telah diberikan oleh guru subjek anda. Jangan ambil mudah sebab daripada latihan itulah anda akan belajar dengan lebih mantap. Kamu akan belajar daripada PDPR hari ini. Jadi semoga hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya.